Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan topik berkenaan dengan asas penggubalan dasar luar Malaysia. Jadi topik ini juga awak harus bagi perhatian kerana topik ini adalah antara topik yang menjadi topik tundingan dalam SPM pada tahun ini. Okey, asas penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, dari segi asas penggubalan dasar luar Malaysia ni, kita ada lima corak lah, 5 faktor. Faktor yang mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia ada 5. Yang pertama ialah faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor politik, faktor geografi dan juga faktor demografi. Okey, ada 5 faktor. Okey, semua faktor ni adalah faktor yang senang sahaja. Okey, kita tengok yang pertama, faktor sejarah. Okey, untuk faktor sejarah ni awak ingat 2 perkara. Satu, sebelum merdeka, dan yang keduanya ialah selepas merdeka. Okey, bila kita ingat faktor sejarah, sebelum merdeka, awak terus fokus kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Terus ingat zaman Melaka. Jadi pada zaman Melaka dulu, negara kita ni terkenal dengan aktiviti perdagangan. Okey, perdagangan dengan siapa? Dengan antaranya ialah dengan China, dengan negara Arab dan juga negara Siam. Okey, itu antara contohnya. Jadi dengan adanya hubungan perdagangan ini juga secara tidak langsung, okey, wujudnya negara Melayu serumpun di Kepulauan Melayu. Contohnya Indonesia, Brunei, Singapura dan juga Malaysia. Jadi negara-negara ini merupakan negara Melayu serumpun di Kepulauan Melayu. Okey, itu sebelum merdeka. Kalau sebelum merdeka, terus ingat Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ingat aktiviti perdagangan. Ingat Melaka dulu berdagang dengan negara mana? China, Arab dan juga Siam. Kalau boleh jawab itu pun sudah cukup. Okey, kita tengok pula selepas merdeka. Okey, selepas merdeka, Malaysia menyertai Commonwealth. Okey, kenapa Malaysia menyertai Commonwealth? Sebab kita ni, negara kita ini mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Britain. Okey, yang pertama sekali, memang kita ada hubungan yang baik dengan negara Britain sebab negara Britain lah yang menjajah kita sebelum kita merdeka. Okey, jadi kita memang ada hubungan yang baik dengan dia. Hubungan diplomatik itu berkekalan. Okey, dan kita juga ada hubungan yang baik dengan negara-negara lain lah, negara-negara Commonwealth yang lain, contohnya Australia dan juga New Zealand. Okey, dan yang keduanya, kenapa kita menyertai Commonwealth? Satunya ialah sebab ancaman komunis yang berlaku pada masa itu. Kalau di negara kita ini, fahaman komunis ini disebarkan oleh Parti Komunis Melaya. Okey, jadi Parti Komunis Melaya ini sebenarnya telah menggugat keselamatan negara kita, menyebabkan kita terpaksa mengadakan hubungan berbaik-baik ini, mengadakan hubungan dengan negara-negara barat. Jadi pada masa ini, dasar luar kita ialah pro-barat dan anti-komunis. Okey, nampak 2 faktor kat sini. Jadi hubungan kita yang baik dengan barat dan ancaman yang berlaku pada masa itu oleh Parti Komunis Melaya menyebabkan kita menjalankan dasar luar yang pro-barat dan anti-komunis. Dan satu lagi, kita pada masa itu masih lagi lemah. Jadi kita memang sangat bergantung kepada kuasa barat sebab kita tidak mempunyai keupayaan pertahanan, terutamanya apabila kita hendak menentang ancaman komunis. Okey, itu dari segi sejarah. Okey, ingat zaman Melaka? Kalau tak boleh ingat sertai Commonwealth pun, ingatlah cerita tentang komunis. Okey, seterusnya kita tengok dari aspek ekonomi.
Okey, bagaimana aspek ekonomi ini mempengaruhi dasar luar Malaysia? Okey, yang pertamanya kita tengok yang hitam tu adalah sebelum merdeka. Sebelum merdeka, Malaysia ni menjalankan pasaran bebas. Yang mana kita memang dari awal lagi sudah ada hubungan yang baik dengan negara-negara luar. Terutamanya negara-negara Eropah lah seperti Britain dan sebagainya. Okey, dan yang keduanya, kita ni memang sebuah negara yang sudah terkenal dengan mempunyai bahan mentah yang utama pada masa itu. Contohnya biji timah dan juga getah. Jadi pada masa itu, biji timah dan getah ini sangat-sangat diperlukan oleh negara maju. Contohnya Amerika Syarikat, Britain kan, sebab kita tahu pada masa itu berlakunya revolusi perindustrian dan sebagainya. Jadi dengan adanya bahan mentah ini, secara tidak langsung kita mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara maju tersebut. Sebab negara maju tersebut mendapatkan bahan mentah yang terdapat di negara kita ini, mereka mendapatkan bahan mentah daripada negara kita kerana kita merupakan peluang biji timah dan juga getah utama dunia. Okey, seterusnya kita tengok yang merah ini adalah selepas merdeka. Jadi selepas merdeka, negara kita menjalankan menggalakkan pelaburan asing. Okey, kenapa kita menggalakkan pelaburan asing? Okey, sebab kita perlukan modal. Okey, kita perlukan modal, negara kita perlukan modal untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi negara. Jadi kita panggil pelabur-pelabur asing ini menanam modal di negara kita dan secara tidak langsung memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Okey, sebab itulah kita menggalakkan pelaburan asing. Kita kan baru lepas merdeka. Okey, seterusnya Malaysia juga menjalankan dasar pandang ke timur. Okey, jadi bila kita katakan tentang dasar pandang ke timur ni, awak kena ingatlah Malaysia menggalakkan pelabur-pelabur asing dari negara Korea dan Jepun. Jangan ada orang tak tahu pula Timur tu negara mana. Timur tu adalah Korea dan Jepun. Okey, seterusnya kita tengok Malaysia juga mengadakan hubungan dengan negara-negara membangun dan juga negara-negara Islam. Sebab apa kita adakan hubungan ini? Sebab kita nak memasarkan barangan yang terdapat di negara kita. Kita nak pasaran. Selain daripada pasaran itu, kita juga nak melabur di negara-negara Islam dan juga negara-negara yang membangun. Okey, kenapa? Biasa kita dengar pelabur tu biasanya terdiri daripada negara-negara yang kaya. Jadi untuk negara yang sedang membangun seperti negara kita ini, kita boleh melabur, tapi kita melabur di negara-negara yang lebih miskin lah daripada kita. Jadi kita akan mendapat keuntungan yang maksimum. Okey, dari segi ekonomi, ingat pasaran bebas, kita ada banyak bahan mentah. Okey, kita hendak melakukan, menggalakkan pelaburan asing. Kita menggalakkan dasar pandang ke timur. Kita juga mengadakan hubungan dengan negara Islam dan juga negara-negara membangun. Okey, kita tengok dari segi politik. Okey, dari segi politik, kita dapati negara kita ni adalah sebuah negara demokrasi berparlimen. Dan kita juga adalah sebuah negara yang mementingkan prinsip keamanan sejagat. Okey, daripada awal lagi kita memang pentingkan keamanan. Jadi apabila kita pentingkan keamanan sejagat, kita memang sangat-sangat memelihara dasar luar kita. Okey, seperti mana kita yang tidak suka, kita yang menjaga kedaulatan negara kita, kita juga sememangnya sangat mementingkan kedaulatan negara lain. Okey, dengan itu kita menyokong pegangan kita memegang prinsip PBB dan kita sokong semua resolusi PBB. Sebab apa? Sebab kita nak seluruh dunia berada dalam keadaan aman. Okey, sebagai contoh, negara kita, Malaysia, sangat menyokong Palestin. Okey, bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Sebab kita tahu Palestin adalah sebuah negara yang diceroboh oleh Israel. Jadi, kita sebagai sebuah negara yang cintakan keamanan, kita semestinya menyokong Palestin. Okey. Seterusnya kita tengok
Faktor yang keempat, okey, kita tengok dari aspek geografi. Kalau kita kata geografi ni, kita mesti bayangkan peta. Kita mesti bayangkan kedudukan negara kita. Bila kita bayangkan tentang kedudukan negara kita akan ingat satu perkara yang penting. Negara kita, kedudukannya adalah sangat strategik. Okey, kenapa kita kata negara kita sangat strategik? Okey, sebab negara kita ni bersempadan dengan semua negara. Kita tengok dekat Kedah belah atas kita bercantum dengan Thailand. Johor ke bawah kita berjiran pula dengan Singapura. Kalau Sabah Sarawak tu memanglah berjiran dengan Indonesia, Brunei dan sebagainya. Jadi kalaulah negara-negara jiran kita ini tidak selamat, jadi secara tidak langsung negara kita juga akan terancam. Jadi bila negara jiran kita selamat, negara jiran kita aman, negara kita juga terjamin dari segi keselamatannya. Dan yang keduanya, okey, cikgu lupa kat sini, dari segi perairan ni memang negara kita memang kalau kita cakap strategik ni, bukan dari segi sempadan saja. Negara kita ni juga merupakan laluan kapal dagang utama dunia daripada dulu sehinggalah kini. Okey, dari segi perairan pun penting, kedudukan kita strategik. Jadi pentinglah untuk kita menjaga keamanan negara. Okey, seterusnya kita tengok faktor terakhir, iaitu faktor demografi. Kalau geografi itu berkaitan dengan lokasi, tempat, peta. Okey, demografi ni dia berkaitan dengan kemanusiaan. Okey, apa yang boleh kita terangkan berkenaan dengan faktor demografi? Malaysia ni adalah sebuah negara Islam. Jadi dah tentulah kita akan adakan hubungan yang baik dengan negara-negara Islam. Jadi dekat sini contohnya kita sokong Palestin dan kita tak sokong Israel apabila Israel menceroboh Palestin. Okey, yang keduanya kita kena ingat negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk. Jadi bila negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk, isu yang kita pertahankan ialah berkenaan dengan perpaduan. Bila kita cintakan perpaduan, kita akan menentang dasar apartheid. Contohlah tu, kita menentang dasar apartheid di Afrika Selatan, yang mana dasar apartheid ini membezakan warna kulit dalam kalangan penduduk di Afrika Selatan. Apa yang kita lakukan untuk menunjukkan kita tidak menyokong perbuatan-perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Okey, kita tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel dan juga Afrika Selatan. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, soalan yang boleh ditanya, mengapakah faktor ekonomi mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia? Okey, mengapa? Okey, jawapan tu ada tadi dekat dalam tu. Jadi cikgu nak terangkan dekat sini, faktor ekonomi ni yang cikgu gariskan merah ini dia boleh berubah. Mungkin faktor geografi, faktor demografi. Jadi berdasarkan peta minda ringkas yang cikgu buat tadi, cikgu harap awak dapat menjawab soalan tersebut. Okey, jadi untuk soalan yang kedua ini cikgu nak awak jawab, apakah manfaat yang dapat dikecapi oleh penduduk Malaysia dengan adanya dasar luar Malaysia yang mantap. Okey, luar tu cikgu tertinggal. Okey, cikgu nak awak gunakan kata kunci ni. 5 kata kunci yang cikgu tulis dekat muka surat ini. Cikgu nak awak jawab berdasarkan kata kunci ini sahaja. Okey, cikgu nak tengok macam mana awak kembangkan ayat daripada kata kunci ini. Okey, sekian, terima kasih.